Assalamualaikum. Hai semua. Resipi yang bakal Umi kongsikan hari ni ialah rendang ayam yang sangat sedap. Kuahnya wangi hasil dari aroma rempah ratu segar yang digunakan serta rempah kering yang disangai hingga naik bau aroma wangi pada rendang ayam ni. Bahan-bahan kisar halus yang ditumis hingga masak sempurna, tambah pula bau wangi dari daun kunyit dan daun limau purut menambahkan lagi keistimewaan rasa pada rendang ni. Penggunaan santan yang cukup pekat berlemak dan kerisik yang segar sangat-sangat mempengaruhi dalam menghasilkan rendang ayam yang terlajak sedap. Makan pula dengan lemang yang sangat lembut dan ngam lemaknya ni, boleh bertambah-tambah pinggan. Ada satu bahan rahsia yang Umi tambah dalam rendang ayam ni yang membuatkan kuahnya cantik, pekat dan rasa lemaknya tu pun semula jadi. Nak tahu apa bahan rahsia yang Umi tambah? Dan mungkin tak ada lagi resipi macam ni kat mana-mana. Jadi anda kena tonton video ni sehingga habis. Umi dah share juga tips nak bagi ayam kekal lembut je waktu makan. Nampak sangat sedap kan? Jom tengok bahan-bahannya. 2 ekor ayam peladang. Umi memang suka guna ayam muda jenama peladang ni. Sebab kalau masak rendang atau kari, masaklah lama mana atau panaskan berkali-kali pun, ayamnya tak mudah hancur dan isi-isi ayam tak mudah terburai. Itulah keistimewaan ayam yang berkualiti ni. Umi dah siap-siap basuh bersih, selawat 3 kali dan toskan airnya bagi kering. Seterusnya 7 ulas bawang putih, 2 ketul kunyit hidup, 4 inci halia, 4 batang serai hiris kasar, 35 biji cili kering. Rebus dengan air yang mendidih bagi lembut dan buang bijinya. 2 biji bawang besar yang bersaiz sedang, 13 biji bawang merah kecil, 3 inci lengkuas, 1 kayu manis, 3 bunga cengkeh, 3 buah pelaga, 1 bunga lawang, 2 sudu besar biji ketumbar, 1,5 sudu besar jintan manis, 1,5 sudu besar jintan halus, 1 sudu besar lada hitam, 3 helai daun pandan, simpulkan. Cara mudah nak simpul, layurkan sekejap atas api, dah lembut, simpul bagi kemas. 2 helai daun kunyit, 6 helai daun limau purut, buang tangkai di bahagian tengahnya. 3 asam keping, 5 sudu besar kerisik, cari kerisik yang sedap ya, dan pastikan tak berbau tengik. Seterusnya gajus. Inilah bahan rahsia bagi tambah-tambah kesedapan serta membantu pekatkan kuah rendang. Dan akhir sekali 1,5 kotak santan kara. Lagi baik guna santan perah yang fresh. Langkah pertama, kisar halus dahulu bawang putih, serai, kunyit hidup, halia, bawang besar, bawang kecil dan cili kering. Umi kisar separuh dahulu sebab bahan-bahannya banyak, tak cukup blender ni. Tambah air agak-agak lah. Kalau dah boleh dikisar tu dah memadai. Kemudian kisar halus bahan-bahan ni. Sementara tu sangai biji ketumbar, jintan halus, jintan manis, lada hitam dan juga kacang gajus. Sangai tanpa minyak hingga rempah ratus tu bertukar warna gelap sedikit dan kacang gajus keperangan. Dah nampak keperangan sikit tu kan? Campur dalam bahan kisar tadi dan sambung kisar lagi hingga rempah ratus ni lumat. Panaskan minyak yang mencukupi. Masukkan ke semua bahan-bahan yang telah dikisar halus tadi. Tumis hingga bahan tumis ni pecah minyak. Masukkan kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang dan buah pelaga. Sambung tumis lagi bagi bahan-bahan kisar dan lada ni betul-betul pecah minyak. Tutup tudung kuali. Sesekali tu boleh buka dan gaul sebati bagi bahan tumis tu masak sekata dan tak berkerak di bahagian bawah. Minyak dah nampak terbit sedikit di permukaan tu, boleh masukkan daun kunyit, asam keping, daun pandan, daun limau purut dan suku sahaja dari 1 buku gula Melaka yang bersaiz besar tu. Gaul sebati. Kemudian Umi perasakan dengan setengah sudu kecil perasa mesti sedap cik suri. Boleh dapatkan di mana-mana pasar raya besar ya. Gaul bahan-bahan tadi bagi sebati. Dan gula Melaka tu biar larut sepenuhnya. Tujuan Umi tambah gula Melaka tu nak bagi balance rasa pedas dari cili kering dan lada hitam yang digunakan.
Tutupkan sekejap tudung kuali, sambung tumis lagi bagi naik aroma wangi dan daun-daun tadi meresap sempurna bersama bahan tumis. Tumis je sampailah betul-betul pecah minyak. Lebih kurang macam ni, nampak kan minyak tu dah naik di permukaan tu. Maknanya bahan tumis dah masak sempurna dan pecah minyak. Barulah masukkan ke semua ayam-ayam peladang yang dah dicuci bersih tu. Gaul sebatikan ayam bersama bahan tumis. Tujuan Umi masukkan ayam-ayam ni awal sebab nak bagi kuah rendang tu meresap, supaya jus-jus ayam tu keluar. Selain tu ia membantu lembutkan lagi tekstur ayam bila rendang dah siap nanti. Sebab rendang ni Umi nak masak lama lagi ya. Belum lagi ni letak santan, air, kerisik bagai. Nanti kita nak tunggu lagi bagi kuah rendang ni pekat dan kering sedikit. Jadi dalam tempoh tu, ayam tu akan betul-betul empuk dan lembut isinya. Kemudian masukkan kerisik. Ni antara elemen yang terpenting lah untuk buat rendang ni. Wajib letak kerisik bagi sedapkan rendang dan tambah rasa lemak. Umi memang dah biasa beli kerisik ML Husna Enterprise ni. Biasa beli kat Kikmat je. Sebab suka, kerisiknya sangat sedap dan tak ada bau tengik. Warnanya pun cantik gelap. Tambahkan sedikit air bagi kuah rendang tu tak kering sangat. Sebab kita nak bagi ayam-ayam ni masak dan empuk sempurna. Gaul bagi sebati. Biarkan ayam-ayam tu berendam dalam kuah rendang. Okey, Umi ada masukkan baki daun limau purut yang ada tu. Kemudian perasakan dengan garam secukup rasa. Hati-hati ya, garam tu jangan banyak sangat. Nanti kuah rendang ni semakin mengering, dia akan jadi auto sedikit masin. Gaul bagi garam tu sebati di kesemua bahagian. Tutupkan sekejap tudung kuali dan sambung masak lagi bagi kuah rendang ni merenih dan jus-jus ayam tu keluar. Dan biarkan kuah rendang ni betul-betul pecah minyak untuk kali yang keduanya. Boleh nampak tu kan, ada minyak yang bergenang di permukaan. Kalau tak suka rendang tu agak berminyak sangat, boleh cedok dengan sendok, keluarkan sedikit ya. Apa-apa pun ikut cita rasa anda. Dah nampak menarik rendang ayam ni kan? Kuahnya agak pekat sikit dan warnanya nampak gelap gitu. Akhir sekali barulah tuangkan santan pekat. Untuk 2 ekor ayam ni Umi guna 1 kotak setengah santan kara. Jadi memang dah ngam elok lah lemak-lemaknya tu. Tak perlu letak lebih-lebih sangat lah. Nanti rasa santan tu menguasai rasa rempah ratus dan bahan tumis yang lain. Gaul perlahan-lahan bagi santan tadi sebati bersama kuah rendang. Gaul tu biar perlahan je sebab ayamnya dah lembut kan. Biarkan sekejap bagi kuah rendang tu pekat semula dan kering sedikit. Bau aroma rendang ayam ni memang wangi semerbak. Naik aroma rempah-rempah kering yang kita sangai tadi. Itulah yang istimewanya rendang ayam ni. Bila kita sangai, ia akan keluarkan minyak semula jadi. Naik bau dan juga akan beri rasa rempah yang sangat sedap. Selain tu dengan penggunaan biji gajus itulah yang membantu memekatkan kuah rendang dan beri rasa yang unik berbanding rendang-rendang ayam yang lain. Kalau tak percaya boleh cuba sekali. Kalau tak ada gajus boleh juga gantikan dengan buah keras. Fungsinya sama untuk memekatkan kuah. Siap dah rendang ayam style Umi. Suka yang agak berkuah gini, tak kering sangat, sedap makan dengan lemang, ketupat maupun nasi putih panas-panas. Dah siap, boleh tutup api dan tabur dengan irisan daun kunyit. Bagi naik aromatik dan rasa rendang pun akan lebih sedap bila tergigit irisan daun kunyit tu. Umi gunakan sehelai je, racik halus-halus dan tabur di permukaan rendang. Sekian sahaja untuk resipi kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang dengan resipi-resipi yang lebih menarik dari Umi. Jangan lupa subscribe, like dan tolong sharekan video ni jika anda suka. Tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru di channel Umi Atia Atif Kitchen. Assalamualaikum. Bye.